Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu wa lastu bi khairikum inna akramakum indallahi atqakum. Pertama sekali kita merafakkan syukur kepada Allah. Mudah-mudahan keberadaan kita pada pagi Jumaat yang mulia dan berkat ini menjadi sebahagian daripada amalan saleh yang kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai penebus kita pada hari akhirat nanti daripada murka dan neraka Allah Ta'ala. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada kitab Tadzibul Atrafil Hadis. InsyaAllah kita sambung muka surat 22 daripada kitab Tadzibul Atrafil Hadis jilid yang pertama. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Iza u'tita syai'an min ghairi an tas'al fakul wa tasaddaq. Rawahu an-Nisa'i an Ibn Umar. Hadis nombor 2 daripada bawah. Apabila diberi akan dikau suatu yang bukan dengan engkau minta, yakni dan tidak soal menyoal, makanlah akan dia atau jadikanlah dia sedekah. Maksudnya, ini hadis mengarahkan kita kepada menjauhkan dari berminta-minta yang bukan kerana maslahah agama. Baik, daripada hadis ini Nabi SAW berkata, Iza u'tita syai'an min ghairi an tas'al. Apabila engkau diberi suatu yang bukan daripada apa yang engkau minta. Mana kita tak minta tapi orang beri. Itu maksud dia. Mana secara mudahnya Nabi kata, kalau engkau tak minta tapi orang beri, fakul wa tasaddaq, maka bolehlah sama ada engkau nak makan atau dijadikan dia sedekah. Jadi itu daripada apa? Daripada bukti menunjukkan bahawa soal menerima pemberian orang. Soal menerima pemberian orang, maknanya di sana syarak mengajar kita bahawa dalam kita menerima pemberian, maka kita boleh menerima pemberian daripada mana saja, asalkan bukan kerana kita meminta-mintanya. Artinya kita diajar supaya berjaga dalam soal menerima pemberian. Pernah dalam zaman Nabi SAW, seorang laki-laki dilantik menjadi amil, iaitu pengutip zakat. Lalu dia kutiplah zakat, masuk kampung, ke mana saja dia pergi, dia kutip zakat. Tiba-tiba ada satu, dia bawa balik harta zakat yang dia pungut, beri kepada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, ini harta zakat yang saya kutip, yang orang beri sebagai bayaran zakat. Lepas tu yang ini pula
yang ni orang beri kepada saya. Dia ada orang beri zakat, dia serah kat Nabi. Dia orang beri kat dia, dia kata yang ni orang serah kepada saya. Apakah boleh saya mengambilnya? Lalu Nabi SAW berkata, apakah kalau engkau tidak dilantik menjadi amil zakat, orang tu akan datang beri kepada engkau. Makna kalau bukan kerana jawatan engkau ini sebagai pemungut zakat, agak-agak orang ni beri tak ke engkau? Maka sudah tentu tidaklah. Maka kalau begitu, tidak boleh diterima daripadanya. Jadi ini menjadi satu panduan dalam kita, dalam soal-soal kepimpinan, dalam soal politik. Maknanya apabila orang memberi kerana jawatan kita itu, maka itu tidak boleh diterima. Tidak boleh diterima sebab dibimbangi ada kepentingan-kepentingan lain. Kerana kita ada jawatan, lalu orang beri kat kita, kita pun mudah terima. Boleh jadi ada kepentingan lain. Jadi kepentingan lain tu yang syarak tidak mahu. Jadi kerana itu dalam kaedah Islam, apabila kita memegang satu jawatan, kita hanya terima gaji untuk jawatan itu saja. Kita dah ada gaji, tak perlu lagi yang lain. Kita ada gaji dengan jawatan itu, maka jawatan gaji itu sahaja yang kita ambil. Sebab itu dalam hukum menerima pemberian seorang pemimpin, yang menerima bayaran daripada harta khazanah negara. Dalam syarak dia ajar apa? Dalam syarak pemimpin dia boleh ambil perkara-perkara berikut. Yang pertama, jika dia tidak ada rumah, maka negara perlu menyediakan dia rumah. Jadi dia boleh ambil guna duit negara untuk dapatkan rumah yang disediakan oleh negara, dia boleh duduk sebab dia pemimpin. Yang kedua, jika dia tidak ada kenderaan, maka negara kena beri dia kenderaan dan dia boleh pakai kenderaan itu. Yang ketiga, kalau dia tak kahwin, kalau pemimpin tadi tak kahwin, dia sebagai ketua negara, dia tak kahwin, nak kahwin dia tak ada belanja, maka negara perlu mengeluarkan belanja untuk membolehkan dia kahwin, untuk membolehkan dia kahwin. Lain daripada itu, syarak melarang mana-mana pemimpin mengambil harta negara selain daripada gaji yang diberikan kepada dia. Jadi tak boleh dah yang lain. Yang berlaku pada kita sekarang ini, apabila mengambil yang bukan hak kita, segala benda diberikan keistimewaan. Nak semua jawatan itu, jawatan ini. Dalam masa dia jadi pemimpin, dia dah ada gaji, nak lagi projek-projek kerajaan, maka itu dilarang oleh syarak. Kenapa? Kerana akan menyebabkan dia mengambil bukan haknya dalam harta-harta negara. Jadi sebab itu, bila tadi ambil zakat tadi, dia diberikan hadiah, maka Nabi kata, kalau kamu aku tidak lantik kamu sebagai amil zakat, agak-agak ada tak orang nak hadiah kamu? Tidak ada bermakna hadiah itu bukan milik kamu, itu adalah milik negara. Jadi kena dimasukkan ke dalam harta khazanah negara. Tapi kata Nabi, iza a'tita syai'an min ghairi an tas'al, kalau kau diberikan sesuatu sedangkan kau tak minta, engkau tak minta dan kau tidak ada faktor kepentingan orang yang memberi, maka engkau boleh mengambilnya. Jadi kita ambil lah. Jadi kita ambil, fakul, maka kamu makan, wa tasaddaq, ataupun kamu nak sedekah. Jadi boleh belakalah. Kamu nak makan pun boleh, nak sedekah pun boleh. Kita tengah berjalan ataupun kita singgah kedai kopi, tiba-tiba ada orang datang beri kat kita duit. Beri RM50. Dia kata sedekah hari Jumaat contohnya. Jadi kita nak buat apa? Boleh. Kita nak terima boleh, kita nak makan pun boleh. Dengan tidak ada satu syarat dan perjanjian dalam pemberian dia itu. Jadi dia nak sedekah, jadi kita ambil. Betullah Nabi SAW, Nabi mengambil harta-harta hadiah. Orang hadiah kat Nabi, Nabi ambil. Zakat, Nabi tak ambil. Sebab Nabi dan keturunannya, Nabi, diri Nabi itu ittifaq ulama tidak menerima, tak boleh mengambil zakat. Lalu ada pula keturunan Nabi macam Said dan sebagai kut bawah ni, maka ada ikhtilaf ulama. Jika dia miskin, maka dia boleh mengambil daripada zakat.
atas sifat dia sebagai orang miskin yang termasuk dalam asnaf. Jadi itu dia antara yang dibahaskan oleh para ulama. Jadi hadiah ni pun kita kena tengok juga. Kita tengok kena tengok hadiah. Jika ada hadiah itu diberi kerana ada kepentingan lain, maka hadiah itu tidak hak kita. Tidak hak kita. Misal contoh, kita sebagai bahagian meluluskan satu kelulusan, nak luluskan, sign nama kita laku, tanda tangan kita laku, lalu orang datang beri benda kat kita, tak pasal-pasal beri hadiah, tak pasal-pasal beri hadiah, maka itu kena beringat. Itu tidak boleh kita ambil kerana ada kepentingan-kepentingan ataupun dipanggil sebagai interest dalam pemberian yang diberikan. Jadi itulah syarak diajar kita supaya selamat daripada menjadi orang yang bergantung kepada orang lain. Jadi mana jangan bergantung, kecuali kata apa, hadis ini mengarahkan kita kepada menjauhkan dari meminta-minta yang bukan kerana maslahah agama. Jadi kalau kita minta kerana masalah agama, tak apa. Kita minta kerana kita contohnya kita buat sekolah begini, kita minta dengan orang ramai. Kita buka peluang siapa nak derma, siapa nak sumbang. Kita nak gunakan untuk tabung sekian, tabung food bank, pelajar-pelajar makan kita nak tak cukup, tabung Ramadan. Ini contoh Ramadan ni kan, tabung Ramadan untuk sekolah, untuk masjid, untuk surau, program-program awam, maka itu adalah dibenarkan. Maka itu boleh kita mohon kepada mohon pada orang ramai sumbangan-sumbangan tadi, dan itu tidak jatuh kepada kehinaan. Adapun kepada diri sendiri, maka kita dilarang meminta-minta. Jadi pengemis tak boleh, kerana orang yang jadi pengemis meminta-minta sedangkan bukan darurah, bukan sampai peringkat kalau tak minta mati, tak sampai peringkat itu, maka dia akan menjadi hina. Meminta-minta ni menjadi hina. Mintalah saya nak makan, tak cukup makan. Contoh, mintalah saya berasa nak beli baju, sedangkan baju dah ada, maka itu membawa kepada kehinaan. Jadi syarak dilarang kita ni menjatuhkan diri ke dalam lembah kehinaan. Jadi jangan sampai begitu. Jadi bolehlah terima, kecuali urusan agama tadi kita boleh minta. Jadi minta. Sebab tu kita tengok ustaz-ustaz kita, pemimpin-pemimpin kita kan, yang buka sekolah, yang buka pondok, yang buka ma'had tahfiz, kita minta. Dan itu bukan kehinaan, sebab dia bukan untuk guna diri dia, dia bukan untuk guna kepentingan dia, tapi guna untuk jamaah, guna untuk kepentingan agama. Maka itu dibenarkan oleh syarak. Sebab Nabi sendiri bila nak menghadapi perang, Nabi buka peluang pada para sahabat. Siapa yang nak berikan sumbangan, kita nak pergi berperang ni, sebab peperangan ni perlu pada perbelanjaan, nak jamu tentera, nak beri macam-macam lah, nak beli senjata, nak beli kenderaan. Lalu sahabat berlumba-lumba memberikan sumbangan yang diwar-warkan oleh Nabi. Jadi sahabat pun datang berlumba-lumba. Abu Bakar datang, Umar datang beri sumbangan, Uthman, Abdul Rahman bin Auf, kemudian ramailah. Jadi itu menjadi satu kebenaran yang dibenarkan oleh syarak. Jadi minta untuk diri kita tak boleh. Minta untuk diri kita. Baik, iza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakatun fa illam yajid tamran falyuftir alal ma'i fa innahu tahurun, rawahul Imam Ahmad. Di mana apabila kamu berbuka puasa, ini cerita buka puasa pula. Apabila kamu berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan buah tamar. Hendaklah kamu berbuka dengan tamar. Falyuftir ala tamrin, atau dan kalimat bahasa Arab dia, hendaklah kamu berbuka puasa atas tamar. Itu ada dua orang salah faham. Atas tu bukan makna kena duduk atas buah tamar. Makna dengan makna bitamrin, ala dengan makna ba, ala dengan makna bitamrin, hendaklah kamu berbuka dengan tamar. Jadi sebab tu orang dua bahas masalah apa ni, Allah alal arsistawa, Allah duduk atas aras. Atas tu atas apa? Atas tu dengan makna makan, dengan makna tempat, atau atas tu dengan makna dengan kebesaran. Jadi itu dibahaskan oleh ulama. Jadi panjanglah cerita tu. Cerita berkenaan dengan Allah bersemayam di atas aras ni, dia duduk atas aras ke macam mana? Atas tu kebesarankah? Atas tu ataupun dengan makna makan, nama tempat.
maka dibahaskan oleh para ulama. Maka jumhur, maka ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah berkata Allah tu bukan dengan memberi makna makan, iaitu tempat. Kerana Allah duduk, Allah bersemayam, tidak bertempat. Allah ni tidak bertempat. Sebab tempat tu apa? Tempat tu makhluk. Maka mana mungkin Allah Ta'ala berhajat kepada makhluk? Maka kalau Allah Ta'ala tu duduk bertempat, tempat tu Allah buat, maka belum pada dibuat itu, dia duduk kat mana? Jadi dibahaskan panjang oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, lalu mereka berpegang dan kita semua berpegang Allah itu ada tapi tidak bertempat. Jadi Allah ada tapi tidak bertempat dalam pengertian tempat biasa yang kita faham. Jadi supaya mengelak daripada apa? Mengelak daripada menjisimkan Allah atau mujassimah. Kalau Allah Ta'ala itu bertempat, mana Allah mengambil ruang, dan suatu yang mengambil ruang adalah jisim. Mengambil ruang, macam contoh sekarang udara ni kosong, ruang depan saya ni kosong, tapi bila saya letak telefon di sini, maka ruang tadi dia lari ke tepi, membolehkan telefon berada dalam ruang itu. Kenapa? Kerana telefon berjisim. Jadi itu jadi bahas panjang lagi. Jadi kerana itu kita beriktikad sebagaimana iktikad ahli sunnah wal jamaah. Jadi kata Nabi, apabila kamu berbuka puasa, hendaklah berbuka dengan buah tamar. Maka hendaklah kamu berbuka dengan buah tamar. Kerana itu dia antara alat ataupun makanan berbuka yang berkat. Jadi kerana itulah kita bila bulan Ramadan, kita pun berbuka puasa dengan tamar. Jadi beli tamar. Kerana Nabi sebut tentang tamar. Kenapa tamar? Nabi tak sebut buah lain. Kerana itu kelebihan tamar lah. Kelebihan buah tamar yang mempunyai segala keperluan yang ada dalam buah tamar. Mana ada karbohidrat, ada gula, ada keperluan tu, keperluan ini yang menjadikan kita kuat. Sebab itu sebenarnya tuan-tuan, kita bersahur ni, cuba kita try sekali bulan Ramadan lah. Sebelum pada bulan Ramadan ni, puasa dulu sunat. Dalam bulan contoh kita try, kita cuba bersahur dengan 3 biji tamar je. Cuba kita bersahur dengan 3 biji tamar. Mana dengan tak makan nasi, tak apa, minum air lah. Jadi makna tak makan nasi, tak makan berat, cuba try bersahur 3 biji tamar saja. InsyaAllah kita kuat sampai ke petang. Kita akan jadi kuat sampai ke petang. Tapi kalau makan 3 biji, bersahur dengan 3 biji tembikai, tak dan petang. 3 biji tembikai habis makan, besar-besar tu makan 3 biji. Pukul 12 lapar, pukul 11 lapar, tapi tamar lain. Ini keistimewaan tamar. Keistimewaan buah tamar. Berbuka pun begitu, bersahur pun begitu. Jadi mana kelebihan? Tapi kita nak makan nasi tak ada hal. Kita boleh makan nasi. Cuma cerita tamar ni manis-manisan. Bertolak daripada itu, maka ulama mengkiaskan bahawa kalau tak ada tamar, sebarang makanan yang bersifat manisan. Manis, bagi yang ada kencing manis ni cuma beringat jelah, jangan banyak sangat kan. Jadi manisan ini adalah menjadi makanan sunnah untuk berbuka puasa. Jadi sebab tu orang kita dia tak ada tamar, cari tamar tak ada. Zaman dulu payah tamar kan, zaman sekarang ni banyaklah tamar. Dengan makanan Arab ni, kita sini pula saudara petani ni mana tu, saudagar apa, saudagar korma Ustaz Samad kan. Jadi boleh cari banyak bekalan. Nak jenis apa, tamar apa, tamar Cina ada lagi, daripada benua Cina tu datang ada lagi tamar. Jadi maknanya kita berbuka dengan tamar, maka itu adalah afdal, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana keistimewaan tamar, orang buat kajian tentang tamar ni dari sudut sainsnya. Jadi memang benarlah kalau Nabi mengutamakan tamar, kerana tamar itu banyak keistimewaan dia. Jadi kita buka dengan tamar. Tak ada tamar, carilah benda lain manisan. Bubur kacang ke, bubur pengat durian ke, pengat pisang nangka ke, itu pulanglah pada kita. Kerana buah tamar itu berkat, kata Nabi. Antara perkara yang pertama yang disebut oleh Nabi, kenapa berbuka dengan buah tamar? Kerana buah tamar itu berkat. Berkat tu apa berkat? Satu masalah pula. Berkat ni benda tak nampak. Kajian sains pun tak nampak berkat.
Sains cuma kaji dari segi benda yang boleh dilihat saja. Tapi berkat tu mana berkat? Berkat ni hanya ada dalam perbincangan agama. Perbincangan agama. Berbuat baik kepada ibu bapa, nescaya hidupmu berkat. Berkat tu apa? Itu dia. Berbuat baik pada guru-guru, kerana nanti ilmumu berkat. Berkat tu apa? Jadi ulama berkata, berkat itu ialah satu dorongan daripada Allah kepada soal-soal agama dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita dapat gaji berkat. Apa makna gaji berkat? Iaitu gaji yang mendekatkan kita kepada Allah. Kita naik pangkat, pangkat itu berkat. Mana? Pangkat itu membawa kita semakin dekat kepada Allah. Orang tu berkahwin, daripada bujang berkahwin, maka perkahwinan dia berkat. Mana perkahwinan berkat? Dengan sebab dia berkahwin, makin dekat ia kepada Allah Ta'ala. Belum berkahwin dulu, kurang sikit dia bolalik ke masjid. Sekarang dia berkahwin, ada isteri, nampak dia kerap bolalik ke masjid. 5 waktu bolalik ke masjid. Maknanya perkahwinan dia berkat. Perkahwinan dia berkat. Jadi berkat ni kita nak dalam amalan kita ni, dalam amalan kehidupan. Maka gaji nak berkat, dapat harta nak berkat, bercucuk tanam berkat, berkahwin berkat, dapat anak berkeluarga berkat. Mana? Iaitu setiap kali Allah mengurniakan kelebihan, maka mendekatkan kita kepada Allah. Itu makna berkat. Jadi buah tamar tadi, antaranya kata Nabi, kerana padanya ada keberkatan. Makan tamar tadi, kita guna berbuka dengan tamar, ada keberkatan. Keberkatan dia apa? Yang paling ketara ialah kerana berbuka dengan tamar adalah saranan Nabi, adalah amalan Nabi. Maka mengikut Nabi itulah keberkatannya. Jadi ulama kata pada buah tamar tu tak ada. Bukan berkat duduk pada buah tamar tu. Berkat duduk pada mengikut Nabi, berbuka puasa dengan buah tamar. Jadi maknanya berkat tu duduk pada amal, bukan berkat tu duduk pada barang. Berkat tu duduk pada barang, pada atama, diri tamar tu cuma ada zat, vitamin, keperluan-keperluan tubuh, itu saja. Tapi keberkatan tu duduk kat mana? Duduk pada amal. Kerana kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendapat pahala, ganjaran daripada Allah. Itu sebab tu kena buat amalan sunnah Nabi ni kerana ikut Nabi. Bukan kerana suka-suka. Kenapa bakal serban? Kerana saya suka. Tak ada lagi. Kenapa bakal serban? Kerana sunnah Nabi. Baru dapat pahala. Kalau kerana saya suka, tak jadi lagi. Kecuali saya suka pakai serban kerana pakaian ni pakaian Nabi, maka itu baru dapat pahala. Jadi amalan sunnah yang kita lakukan kerana dengan niat meniru Nabi SAW, maka mendapat pahala daripadanya. Jadi tirulah apa yang Nabi buat. Pakai pakaian, menggunakan apa yang mendahulukan tangan kanan, kaki kanan, itu semua keberkatan lah. Berjalan nak turun rumah dengan niat langkah kaki kanan, tiru Nabi, maka perjalanan itu berkat. Dihindari daripada segala musibah dan didekatkan kita kepada Allah. Jadi sebab tu kita ni bila malas melakukan ibadah, tengok diri kita. Kadang-kadang tu kerana kita ni buat amal tidak melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak ada keberkatan hidup kita. Jadi hidup ni kita nak berkat. Umur berkat. Bertambah umur makin dekat pada Allah, itu umur berkat. Kalau bertambah umur makin jauh dengan Allah, itu tanda tak ada berkat. Makin tua makin malas pergi masjid, makin tua makin malas cari ilmu, makin tua makin malas zikir, makin banyak tidur, makin tua makin banyak tengok TV, duk tunggu ke drama. Jadi itu tanda hidup tak berkat. Hidup tidak berkat. Ini duk tunggu, duk berhibur saja. Walaupun dah tua. Tanda apa? Tanda umur tidak berkat. Jadi kita ni nak umur yang berkat. Makin tua makin dekat dengan Allah. Makin tua makin tenang hati. Makin tua makin apa? Makin tua makin tenteram kita, damai hati kita dengan Allah Ta'ala. Itu dia yang kita nak. Sebab tu kita zaman kita ada anak kan. Zaman kita ada anak, masa mula kita muda dulu, baru-baru dapat anak. Baru anak 2-3 orang, umur anak pun masih lagi sekolah rendah ataupun tak sekolah rendah lagi. Masa tu bila anak degil, anak kita anak sekolah rendah ke sekolah menengah degil, kita masa muda dulu kita menyalahkan anak. Kita salahkan anak, ini degil, kita perotan, kita pun pukul dia, kita pun kita
kita apa ni, kita ajar dia. Jadi maknanya masa tu kita menyalahkan anak. Tapi sebenarnya bila kita sudah dewasa, bila anak kita ada melakukan kesilapan, kita mula memikirkan diri kita. Anak aku degil ni boleh jadi kerana dosa aku dengan Allah. Anak aku degil, cakap tak dengar kata, belakang depan lain, belakang lain. Lepas tu anak aku ni hafal Quran, payah ingat, ngaji agama payah pun, malas belajar, malas solat, malas pergi ke masjid, malas sebagainya. Jadi kita akan apa? Kita yang dah matang, kita akan lihat diri kita. Kita lihat diri kita. Boleh jadi kerana dosa-dosa kita kepada Allah menjadikan anak kita macam tu. Dosa suami kepada Allah menjadikan isteri degil. Jadi dia tidak cepat menyalahkan isteri dia. Jadi itu di antara apa? Di antara orang yang tenang dalam memikirkan kehidupan dia. Jadi kita ni jangan cepat kita nak menyalahkan orang lain bila orang lain buat salah. Lebih lagi bila dia bawah bimbingan kita. Anak kita degil, boleh jadi kita tak jaga makan minum anak-anak. Kita tak jaga, kita beri dia makan minum yang subhah, atau lagi beri makan daripada sumber yang haram. Maka bila dia degil, bila dia keras kepala, bila dia jahat, itu bukan salah dia sebenarnya. Kita yang telah mendorong dia kepada menyebabkan dia bersifat demikian. Jadi itulah kena kawal hidup kita ni, kita jaga kita jangan berbuat dosa. InsyaAllah kita pun ringan tubuh dalam melakukan ibadah, dan orang-orang di bawah kita, isteri, anak dan sebagainya akan mudah juga untuk taat kepada Allah. Dengar kata kita nasihat dia dengar. Kenapa? Kerana kita sendiri jaga hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ini kadang-kadang kita marah je, beleter tak habis-habis, marah ke anak, tak payah nak bangun pagi, payah nak solat dan sebagainya. Rupanya apa? Rupanya disebabkan dosa kita. Kita tak bertaubat kepada Allah, kita tak beristighfar kepada Allah. Jadi kerana itu kita betulkan balik perjalanan, betulkan diri kita. Lepas tu kita asuhlah orang lain. InsyaAllah dia akan memberi kesan. Jadi Nabi kata apa? Nabi kata kerana tamar itu berkat. Jadi kita makanlah, kita buka puasalah dengan tamar. Walaupun sedap ke tak sedap ke, kita buka puasa dengan tamar. Atas sifat apa? Atas sifat meniru Nabi, atas sifat mengikut Nabi, atas sifat mematuhi sunnah Nabi SAW. Jikalau tidak dapat buah tamar, kata Nabi, kalau tak dapat buah tamar, mahulah berbuka puasa dengan air, kerana air itu menyucikan. Jadi Nabi kata kalau tak ada buah tamar, buka puasa dengan air lah. Buka puasa dengan air. Kerana apa? Kerana air itu menyucikan. Air ini menyucikan. Tengok perkataan Nabi. Nabi kata sikit je, fa innahu tahurun. Nabi kata kerana air itu suci. Maka ulama dikembangkan lagi daripada perkataan yang pendek tu, keluar banyak hukum. Jadi alat untuk bersuci ialah air, alat untuk menyucikan najis ialah air. Itu keutamaan dia. Tayamum itu menggantikan air. Dia keutamaan ialah air. Jadi kenapa? Kerana Nabi cakap fa innahu tahurun. Pendek dia ucapan Nabi, tetapi menjadi sumber hukum yang berbagai-bagai. Berbagai-bagai sumber hukum. Jadi kerana itulah kerana itu maka Nabi ajar kita berbuka dengan menggunakan tamar. Jadi kita ni insya-Allah budaya kita budaya masyarakat kita dulu bertukar-tukar kuih ni, juadah berbuka puasa, patut kita amal balik tu. Satu amalan yang mulia tu. Amalan mulia. Jadi kalau kita buka puasa dulu, orang buat kuih tak banyak. Zaman dulu pun tak ada bazar Ramadan. Bazar Ramadan ni baru lagi kan. Masa dulu mana ada? Sebuah kampung sebuah je kedai kopi. Dulu ada tu lagi kedai kopi pun tak ada kampung. Sebuah kampung nak pula di pedalaman kan. Mana ada kedai kopi sebagainya. Jadi dulu bila bulan puasa, dia buat juadah berbuka puasa sejenis je. Sejenis je juadah berbuka puasa. Contoh apa? Pengat ubi kayu. Contohnya pengat ubi kayu. Jadi dia ni tukar dengan jiran sebelah. Dia beri ke jiran sebelah ubi kayu dia semangkuk. Jiran sebelah pula buat hari tu apa lagi? Dia buat apam kukus contohnya. Dia beri kan? Jadi akhir sekali bertukar orang ni dapatlah 5-6 juadah berbuka puasa. Jadi dulu buat macam tu. Jadi kita ni patut hidupkan balik budaya itu. Budaya apa? Budaya tak payah perhabis masa kita dengan nak menyediakan juadah berbuka puasa. Jadi tak payah perhabis. Sebab kita bulan puasa ni kita nak guna banyak masa untuk baca Quran, untuk zikir, untuk ibadah, untuk tafakur dan sebagainya.
Yang nak membaca, yang baca Quran, nak baca Quran. Jadi jangan perhabis masa dengan nak menyediakan juadah berbuka puasa sampai 4-5. Ini Zuhur tu sibuk dah kaum muslimat. Zuhur buka puasa tu dekat maghrib. Zuhur tu sibuk dah. Pukul 10 pagi cari dah daun pandan. 10 pagi. Cari dah serai 10 pagi. Jadi rugi masa kita. Sedangkan 10 pagi tu nak duha. Kita nak baca Quran, nak khatam Quran dalam bulan Ramadan. Paling tidak sekali khatam dalam bulan Ramadan. Boleh khatam sekali bulan Ramadan, itu kira okey dah tu. Kalau tak 5 kali pun. Jadi sepatutnya begitu. Ini kadang-kadang ada sepanjang bulan Ramadan sekali pun tak khatam. Sekali pun tak khatam. Drama 5 kali khatam drama. Tapi puak Quran tak khatam. Ini satu benda. Satu perkara yang kita kena betulkan balik. Jadi kita nak guna masa banyak, jangan gunakan dia untuk benda yang sia-sia. Mana kita sikit je kita nak makan. Bab bulan puasa ni nafsu je nak makan. Bila buka puasa tak banyak mana makan, kenyang cukup lah. Setakat kita buka puasa, lepas sikit daripada lapar, selesai. Tapi kita sibuk daripada pukul 12 tengah hari lagi. Sibuk dah. Cari kelapa. Suami pun sibuk dah, diarahkan oleh isteri. Abang ni dia senarai, abang kena pergi kedai beli barang. Suami pun tengok senarai saja dekat dengan sekaki yang senarai. Tengok nak beli benda tu lagi, beli tepung, beli kastad, beli macam-macam. Kenapa? Nak buka puasa. Lepas tu balik pula barang. Suami sibuk dah kat pasar tadi, dah terbuang masa banyak dah. Lepas tu bawa balik, isteri pula terbuang masa. Kenapa? Untuk menyediakan juadah berbuka puasa. Nak makan benda tu, nak makan benda ni. Jadi kita jangan duk layan begitu. Puasa tu maknanya menahan kita daripada mengikut kehendak hawa nafsu. Mana bukan saja menahan makan minum pada sehari. Bukan sahaja puasa dengan makna imsak. Imsak menahan diri pada makan minum sehari. Imsak dengan makna menahan daripada jima' pada sehari. Tapi imsak juga memberi makna jangan ajar diri ikut nafsu. Jangan ajar diri ikut nafsu. Kalau pun kita nak beli bazar Ramadan, 1-2 kuih buka puasa cukup, balik. Jangan duduk buang masa banyak kat bazar Ramadan. Ini separuh hari itu duduk bazar Ramadan. Lepas asar sampai dekat buka puasa baru balik. Bazar Ramadan. Tengok benda tu, tengok benda, tengok orang. Hak pergi bazar Ramadan pula, yang tutup aurat, yang tak tutup aurat lebih ramai daripada yang tutup aurat. Jadi kita jangan buang masa. Ambillah masa. Ramadan ni sekali je setahun, sebulan je pun dia pun. Mengapa kita tak boleh kawal kehendak nafsu, kehendak diri kita ni? Nak benda tu, nak rehat, nak banyak rehat, nak banyak tidur, nak banyak berhibur. Kadang-kadang tu kalau TV rosak, TV rosak, susah dia. Tengok, susah dia. Nak buat apa? Nak perhabis sehari-hari bulan Ramadan ni. Tengok, sampai begitu kita. Bulan Ramadan ini jangan kita lebih banyak pegang telefon daripada pegang Quran. Jadi baca Quran, sekurang-kurangnya khatam sekali dalam sebulan itu. Jadi baca Quran, insya-Allah rasa lazat, rasa manis baca Quran kerana dia kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tadi kata kalau sekiranya tak ada tubuh tamak, maka berbuka puasalah dengan air. Betul, kita kalau nak kuat sunaikan salat tarawih, maka kita buka puasa tu jangan makan nasi dulu. Makan tamar cukup, buka puasa dengan tamar. 3 biji tamar cukup, ataupun 5 biji ambil ganjil, ataupun 7 biji, ataupun 11. Tapi cuma jangan 111 sudah. Itu banyak sangat dah itu. Jadi kita buka puasa 3 biji cukup. Untuk apa? Untuk tunaikan solat tarawih. Cuba tuan-tuan bayang, kalau kita buka puasa, try tengok. Buka puasa makan nasi, tarawih jadi berat tu. Jadi berat dah tarawih. Tu rasa lambatnya nak habis tu imam ni. Padahal 11 dia buat pun. Pilih hak 11. 8 tarawih, 3 witir, baru 11. 11 tu rasa panjang dah bagi dia. Kenapa? Kerana kita tadi kenyang sangat. Makan kenyang, pulung sungguh makan. Jadi cuba kita try buka puasa, simple je. Minum air, lepas tu buah tamar, lepas tu solat maghrib. Lepas maghrib tu kita boleh zikir, kita boleh baca Quran, tunggu isyak. Lepas isyak kita solat tarawih. Kalau nak makan pun malam nanti pula. Jadi mana itu kita kalau amal kita, insya-Allah bangun malam pun senang. Kita buat amal ibadah pun dapat guna masa yang banyak sepanjang bulan Ramadan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ramadan mendatang ini, yang kita doa tu, waballighna Ramadan, sampaikanlah kami pada Ramadan ya Allah. Tu je apa nak suruh sampai.
minta berkat Rejab dan Sya'ban, sampaikan kami kepada Ramadan. Tujuan apa tu? Tujuan nak ibadah. Tiba-tiba sampai bulan Ramadan tak guna untuk ibadah, habis masa begitu saja. Duk layan ke TikTok dah 3 jam sehari. Lepas TikTok, Facebook pula 3 jam sehari. Lepas Facebook, WhatsApp 3 jam pula. Habis jam gitu je sehari-sehari. Jadi baca Quran tidak, zikir tidak, selawat tidak kepada Nabi. Jadi macam mana kita nak rasa manis kita menunaikan ibadah Ramadan? Jadi kerana itu betulkan balik kesilapan yang dah lama dan kekalkan apa yang betul yang kita dah buat. Yang betul dikekalkan, yang tak betul kita baiki balik. Jadi itu dia antara kita mengambil pelajaran dari ini. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza aqalla rajulu ta'ma muli'a jawfuhu nuran." Rawahu Dailami an Abi Hurairah. Kata Nabi, apabila seorang apabila mengurang seseorang akan isi perutnya, yakni makanan, nescaya penuhlah perutnya berisi akan cahaya. Maksudnya lebihkan kepintaran, lebihlah kepintaran seseorang yang mengurangkan makan. Jadi makna Nabi nak cerita apa? Nabi nak cerita makan banyak menjadikan kita ni lemah berfikir. Tengok orang yang lemah berfikir, dia tak kritis, dia lemah, tak bijak. Betul, kalau nak mesyuarat orang yang perut kenyang, memang tak jadi nak mesyuarat lah. Bila dia kenyang, dia nak tidur. Bila nak tidur, mesyuarat apa sambil tidur kan? Jadi makna last kali dia kata beginilah, saya setuju belaka hak yang tuan-tuan mesyuarat ni, saya setuju je lah. Jadi itu kan apa? Lemah dah dia. Jadi jangan kita ni banyak terlalu kenyang menjadikan fikiran kita lemah. Orang yang fikiran cergas ni, dia kurang makan. Makan dia kurang. Makan dia pun simple. Sebab kalau kita tengok, banding kita tengok Melayu dengan Pakistan, dengan India kan, kita orang Melayu dari segi daya ingatan kita Melayu ni kurang berbanding dengan Pakistan, India. Sebab tu ilmu hadis ni jatuh ke India. Ilmu hadis, ilmu tafsir jatuh ke Mesir. Ilmu hadis ni pakar-pakar hadis tengok tak ada India. Tengok pakar-pakar hadis yang sarah sunan, yang sarah kitab Sunan Abu Daud, yang sarah kitab Sunan apa lagi At-Tirmizi, semua tu daripada Pakistan, daripada India lah, benua India tu. Makna dari segi daya ingatan kita Melayu berbanding India, berbanding Pakistan, kita lemah. Kenapa kita lemah? Lemah ni setengah kajian ni kenapa? Kerana kita Melayu ni makan ni berlebih-lebihan. Kita lebih sangat makan. India senang je, Pakistan mudah je. Dia ambil tepung, dia uli-uli dengan dengan minyak sapi, dia campak dalam kuali, dapat jadi roti, lepas tu makan dengan apple ke apa, dengan tomato ke, dia buat lebih kurang ramuan dia ataupun dengan daging cincang, makan cukup. Itu saja dia tak ada nak sibuk berjam-jam masak macam kita. Kita berjam-jam masak, siap dengan buku resipi tu duduk atas meja dapur, dekat dengan dapur, tengok meja resipi, ataupun sekarang dalam telefon lah kan, pakai tab duduk dapur. Itu suri rumah moden sikit, pakai tab. Apa? Dia kata tepung gandum 300 gram. Sukat tu ada dacing kat dapur tu. Ada dacing kat dapur, simbang pula 300 gram. Lepas tu 3 ulas bawang, ambil 3 ulas bawang. Lengkuas 2 inci, ambil tali tip pula, kukuh tu 2 inci. Payahnya nak masak kita, berjam-jam nak siap. Tengok. Tapi Pakistan tengok, makan senang. Bengali lagi senang. Bengali roti tadi dicicah terus, susu masam tu dia panggil kima ke lasi ke tu kan. Dia terus makan, kenyang. Bila kenyang, dia terus buat kerja. Sebab tu dia buat kerja, belanja dia murah, lepas tu tenaga dia kuat, daya ingatan dia kuat. Jadi kita ni lemah daya ingatan. Bukan duduk pada genetik bangsa sangat, tidak. Daya ingatan ni kita kata Arab kuat ingatan sebab dia orang Arab. Tak, Arab hak gemuk-gemuk, hak yang dah buncit-buncit belakang makan banyak tu lemah ingatan. Ingatan lemah. Kita tahulah duduk bergaul dengan Arab juga, kita dah ingat kuatlah Arab ni ingatan, kuatlah hak tak banyak makan. Hak banyak makan tak kuat, lemah ada kita pun ada. Lemah ada kita. Jadi sebab itu kenapa makan itu menentukan kurang atau kuatnya daya ingatan. Kalau kita dapat makan stabil, insya-Allah daya ingatan kita kuat.
Tapi kalau banyak makan lemah, walaupun kita cover. Nak kuat ingatan, kena makan buah kismis. Contohnya makan kismis. Kismis lah 7 kilo pun, kalau makan nasi 7 periuk, memang lemah juga fikiran. Fikiran akan jadi lemah semacam. Jadi sebab tu kena kurangkan makan. Lepas tu kita follow up pula dengan kismis 7 biji sehari. 7 biji sehari makan. Lepas tu apa lagi dengan yang menguatkan daya ingatan kita ni, otak ni, yang merangsang otak. Itu sebagaimana ubat yang ubat homopati, yang di apa ni, yang dirumuskan oleh Allahyarham Dr. Azizan dulu kan. Jadi tu eczema tu, eczema CK apa tu 500 tak silap saya tu. Sebab dulu saya amal tu masa mula-mula ubat tu keluar dulu. Jadi makna itu memang dia merangsang daya ingatan tu. Dia merangsang daya ingatan. Ada dengan syarat kita kurang makan. Tapi kalau makan eczema 13 botol pun, tapi makan banyak, tak jadi juga. Jadi makan ni, kata Nabi, apabila engkau mengurangkan makan, iaitu iza aqalla rajulu tu dengan mana saksun, bukan laki-laki, mana seseorang, tak kira laki-laki ke perempuan, bila mengurangkan makan, muli ajaufuhu nuran, maka dipenuhilah hatinya dengan apa pemikiran dia dengan cahaya. Barulah datang cahaya kepintaran, cahaya cerdik dan sebagainya, kerana makan kurang. Jadi betullah orang duduk pondok ni semua kan, dia kena mengaji, masak sikit je, makan sikit, makan banyak dah jadi. Lepas makan tidur, bila tidur tertinggal kelas. Tinggal kelas pakai tak mengaji, menghafal pemalas dah. Jadi sebab tu dulu pondok-pondok dia ajar makan sikit. Lepas tu dia bijak-bijak, dia nak sebab fikiran dia nak hafal banyak perkara. Nak hafal banyak pada sekolah biasa. Ada mengaji agama kan, belajar agama ni banyak subjek pada akademik. Banyak subjek pada akademik, kita rasa akademik tu banyak subjek, tapi tak, banyak mengaji lagi agama lagi subjek dia. Dalam satu-satu perkara tu berapa pecahan dia. Jadi sebab itu perlu pada daya ingatan yang kuat. Kena ada. Jadi nak kuat daya ingatan, kurangkan makan. Jadi kita ni tengok cantik tu kalau kita boleh pinjam yang pakar permakanan tu kan, yang disusun piramid permakanan. Itu cuba kita amalkan rumah tu. Pagi nak makan apa? Makanan jenis apa yang sepatutnya waktu pagi. Kemudian waktu tengah hari, makanan jenis apa yang sepatutnya. Telur berapa kali kita nak menu dia, nak makan sehari, nak makan seminggu contohnya. Ulah kata di mereka, telur ni kita makan 3 kali je seminggu, paling banyak 3 kali. Dah kita 3 kali sehari. Ini macam mana kita tak kena penyakit kan? 3 kali sehari. Lepas tu 3 biji pula telur dadar sekali makan, 3 kali sehari. Atau apa lagi, memang menjadi penyakit. Lepas tu mula jantung sumbat, paru-paru berair, ada belaka. Jadi sebab tu cuba kita ikut permakanan sunnah tu. Mana cara permakanan mengikut sunnah Nabi. Lepas tu follow up pula. Yang sekarang tu ada gam Arabik tu kan, gam Arabik tu. Lepas tu apa lagi, dengan cuka tamar. Itu semua di antara permakanan sunnah yang menyihatkan kita. Di samping kita kena jaga bentuk permakanan tadi. Jadi makan tu kena jaga dengan baik. Malam jangan makan dah makanan berat kalau nak makan malam, iaitu makanan yang ringan serat dia, yang tidak menyebabkan perut kita proses penghadaman terpaksa bekerja tengah malam. Maknanya kalau kita makan daging 8 jam proses penghadaman dia, dah kita tidur 8 jam, rupanya tidur tadi perut tak berhenti, perut tak rehat. Mana kalau perut kita ni bunyi macam enjin padi tu, tak tahu mana kita tidur gudang bunyi. Tapi nasib baik tak bunyi tu je. Cuma berdengkur je kuat. Tu jelah kan. Jadi maknanya kita jangan biarkan perut kita bekerja pada waktu kita rehat. Jadi kita makan apa? Makan pukul 6 petang tu dah makan malam dah. Jadi kalau malam tu nak makan sikit lepas-lepas isyak, ke roti-roti yang biasa, yang mudah hadam, yang jenis mudah hadam. Jadi mana supaya bila kita rehat, perut kita juga rehat. Betul, baru senang untuk bangun malam. Ini payah bangun malam sebab kita makan lewat. Bila makan lewat, kita tidur, maka tubuh kita sedang bekerja, penat dia. Macam mana nak bangun malam? Jadi kita amalkan balik permakanan, sistem cara permakanan yang diajar oleh syarak. Jadi kita tengok pukul 6 petang tu
sebelum pukul 7 sebelum maghrib kita dah makan malam. Panggil semua anak-anak semua makan malam. Amalkan begitu. Tengah malam kita cuma minum air, lebih kurang kita minum air roti, lepas tu tidur. Untuk kita pun untuk kita rehat dalam kita untuk bangun malam pula. Jadi cuba buat betul. Penyakit pun tak datang. Ini sekarang penyakit, semua penyakit sumber pada makanan. Betullah kata Nabi, penyakit tu datang daripada maidah. Maidah tu mana perut kita, mana permakanan. Semua sumber penyakit ini sebahagian besar daripada permakanan. Jadi betul daripada kita makan. Tengok yang menyebabkan penyakit paru-paru ke, jantung ke, buah pinggang ke, semua tu kerana makanan. Kerana makanan. Ini nak pula kita sekarang hidup dalam zaman junk food ni, makanan-makanan segera ni. Ni makanan segera ni semua di antara makanan bahaya. Boleh tapi sekali-sekala lah. Jangan tiap-tiap hari. Cuba tiap-tiap hari Maggi. Tengok makanan segera tiap-tiap hari Maggi, cuma jenama je lain. Pagi Maggi, pagi mi cintan, tengah hari Maggi, petang mi sedap. Hak yang Indonesia tu. Cuba amal hal tu, tak lama tengok. Lepas tu minum pula air Coca-Cola, boleh 3 botol sehari. Itu memang tak lama hal tu. Tak lama, tak ada umur 50 potong kaki dah tu. Jadi mana sebab itulah kita kena kawal permakanan. Antaranya apa? Antaranya berpantang dengan makanan. Ada orang dia kata apa? Dia kata tak, dia tanya, "Encik, pakcik Haji kan sakit? Sakit macam mana? Ini nampak minum susu teh tarik tak berhenti-henti ni." Kata dia, masa hidup ni lah nak makan. Bila mati mana boleh makan dah. Apa pantang-pantang? Nak pantang tu, nak pantang ni. Sampai tak boleh makan tu, tak boleh makan ni. Kita masa hidup ni lah nak makan. Bila mati tak boleh makan dah. Ini ada hak cakap begitu. Jadi tuan-tuan, jangan terikut macam tu. Pantang ni adalah merupakan amalan, perubatan dan rawatan daripada sunnah Nabi. Pantang ni sunnah Nabi. Jadi antara sistem rawatan atau sistem sistem rawatan dan sistem menahan diri daripada penyakit, antaranya ialah pantang. Jadi ada setengah orang kata, mana pantang-pantang? Kita makan je lah apa kita nak makan. Allah jadikan makanan kan untuk makan. Sedap dia bercakap. Dia berhujah tu kerana dia nak makan. Memang ada hujah kan. Jadi kerana tu, sedangkan Nabi pada satu hari, Nabi tengok seorang laki-laki makan tamar. Tengah makan tamar ni. Mana tamar Arab kan, tamar rutab, tengah manis dia semua memanglah setandan pun habis tamar tu. Jadi laki-laki tadi makan. Nabi duk tengok dia. Nabi tengok dia makan. Lalu Nabi kata kat dia, "Kamu makan tamar, tapi kamu sakit mata, tapi makan tamar." Nabi tegur dia, "Kamu sakit mata, tapi makan tamar." Lalu sahabat tadi, dia pun bergurau dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya sakit mata sebelah dia. Jadi saya makan ni dengan mata hak tak sakit." Dia begitu. Saya makan ni guna mata hak tak sakit. Mata sakit itu tak. Jadi maknanya dia bergurau dengan Nabi. Hadis tu cerita sahabat boleh bergurau dengan Nabi. Nabi pun bergurau dengan sahabat. Tapi tanpa kita sedari, dalam hadis itu Nabi nak cerita pantang. Kamu kan sakit mata, tak boleh makan makanan ni. Itu Nabi nak cerita apa? Dalam rawatan itu antara sunnahnya adalah rawatan berdasarkan pantang. Ubat-ubat juga kita pantang. Tanya doktor, saya ni sakit begini, paru-paru berair. Apa pantang dia, tuan doktor? Doktor kata ini ubat dia dan pantang dia sekian. Dia akan sebut pantang. Pantang tu salah satu daripada cara rawatan sunnah. Berpantang. Doktor pun kata, ini di antaranya kerana paru-paru berair. Di antaranya jangan mandi tengah malam contohlah. Walaupun betul ke tak betul tak tahu lagi kan. Jadi mana jangan makan makanan sejuk. Doktor kata jangan makan makanan sejuk. Kita kata itulah saya suka sangat makan goreng kangkung contohnya. Kan. Jadi pantang tu salah satu daripada sistem rawatan sunnah, selain daripada permakanan sunnah dan selain daripada rawatan sunnah yang disebut sebagai tibbun nabawi, iaitu perubatan secara mengikut sunnah Nabi. Jadi kalau kita boleh ada 3 perkara itu dalam amalan kita, insya-Allah jadi sihat. Tengok orang-orang tua kita dulu, mana dia tak makan junk food. Zaman dia tak ada junk food. Beras dia zaman dulu, padi dia tak ada baja kimia.
Kita sekarang berapa kali kimia tu, berapa kali racun, baja kimia. Dapat padi pergi hantar kat kilang, di sana pula nak masukkan dalam gunung dan sebagainya untuk bahan pengawitan dan sebagainya, berapa kali kimia tu kita. Jadi sebab itulah kita banyak penyakit rosak dalam organ tubuh kita. Dia sebab itulah Nabi ajar makan sikit cukup. Makan sikit cukup sekadar untuk apa? Untuk menguatkan tulang belakang bagi mendirikan ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza aqimatis salah wa hadara al-isya fabda'u bil asya, rawahu Syaikhan. Apabila memberi ketahui oleh tukang yang iqamah, itu makna, itu terjemah cara dia lah. Makna iza uqimatis salah, apabila qamat oleh orang yang qamat tadi. Maknanya bila diqamatkan akan salat. Itu makna bila salat tu dah qamat, wa hadaral isya, bahawa sembahyang isyak sudah hendak didirikan, nak berjamaah. Kemudian fabda'u bil asya, walhal makanan telah hadir di hadapan kamu, hendaklah kamu makan terlebih dahulu, kemudian baru sembahyang. Rawahul Bukhari wal Muslim. Mana nak cerita apa? Kalau kita ni nak solat, bukan saja isyak lah, walaupun disebut di sini wa hadaral isya, hadir waktu isyak, isyak dah masuk. Sebut isyak tapi dengan makna semua salat, min itlaqil juz'i wa iradati kulli. Sebut dengan satu juzuk tapi dikehendaki semuanya. Sebut hanya isyak tapi maksudnya ialah salat lain. Itu takkan Nabi nak kata iza uqimatus salah, bila dipanggil ataupun bila diqamatkan untuk salat, wa hadaral isya waz subhi waz zuhri wal maghribi awal asri wal maghribi. Jadi panjang dah pula, jadi ambil faham sudahlah. Jadi bila dah masuk waktu, dah qamat dah waktu, makanan ada depan kita, nak makan ke nak salat, maka kata ulama, melihat kepada keadaan kamu, melihat pada keadaan kita, maka kita diberi pilih. Jadi ada orang kata bila kita dah nak salat, ada makanan, makan dulu, sebab Nabi suruh makan dulu. Betul faham gitu, tapi soalnya bukan sepenuhnya begitu. Nabi suruh salat, suruh makan dulu jika kita merasakan kalau tak makan dulu, maka perasaan keinginan untuk makan itu mengganggu salat. Kalau agak ke tak makan, kita duk ingat ke makanan. Kalau perut lapar, lalu makan dulu. Sebab nanti kalau kita salat dulu, perut kita duk ingat pada nak makan, dia ganggu salat. Tapi kalau agak ke tak ganggu salatlah dulu. Itu hukum dia. Jangan kita dah ambil sepenuhnya begitu. Tengok dulu keadaan. Salatlah dulu. Jadi maknanya dengan kita tunaikan salat, tak ingat makanan tadi, ingatan pada makanan tak ganggu kita, maka salat dulu. Mengutamakan urusan kita dengan Allah berbanding urusan kita dengan diri kita. Berurusan kita. Sebab itulah kata orang tanya, siapa ni tanya Ibrahim, Nabi Ibrahim, kenapa Allah Ta'ala angkat engkau menjadi Khalilullah? Antara yang disebut oleh Nabi Ibrahim, aku mendahulukan kehendak Allah daripada kehendak siapa pun, termasuk diri aku. Ini mana itu? Utamakan kehendak Allah. Jika dipanggil salat, salat dulu. Jika ada makanan sekalipun, dengan syarat makanan itu tidak mengganggu urusan salat kita. Tapi kalau agak keganggu, kita dahulukan makan dulu. Kenapa dahulukan makan? Supaya salat tidak terganggu. Maknanya kita mendahulukan urusan Allah. Demi urusan Allah, supaya salat kita tidak terganggu, maka kita makan dulu. Jadi kita makan itu makna dan menunjukkan bahawa bila ada pilihan begitu, maka muncul daripada hadis-hadis macam ni, maka ulama-ulama fiqh dia bukan setakat mengambil hukum fiqh, tapi dia mengeluarkan qawaid fiqhiyah, mengeluarkan kaedah fiqh. Maka di sana apa di antara kaedahnya, iaitu dengan wujudnya fiqh aulawiyat, keutamaan. Hak mana nak didahulukan, mana nak dikemudiankan. Contohnya kita pernah bincang berkenaan dengan berkenaan dengan berlaku pilihan raya pada bulan Ramadan, pada bulan haji. Nak pergi haji ke nak mengundi? Ini nama dah naik dah ni, nak pergi haji. Kalau pergi haji tak mengundi, sebab tarikh mengundi jatuh musim haji, ketika musim mengerjakan haji. Jadi kita sekarang nak apa? Tak payah musyawarah ramai-ramai lah. Tak payah duduk berunding begitu. Maka dalam kaedah fiqh meletakkan apa? Maka fiqh perkara ibadah ibadah pekerjaan agama
yang mudayyaq hendaklah didahulukan daripada amalan ibadah yang muwassi', yang mempunyai masa yang luas. Ibadah yang mempunyai masa sempit hendaklah didahulukan daripada ibadah yang mempunyai masa yang luas. Antara haji dengan pilihan raya, dengan mengundi, mana hak sempit, mana hak luas masa dia, maka pilihan raya adalah lebih sempit. Masa dia sekejap je, sehari tu je, hari tu je masa dia. Hari lain tak boleh dah nak mengundi. Lepas tu bukan setakat hari tu, sampai setakat pukul 5 je, pukul 6 tak boleh dah. Walaupun kita pergi itu, pintu sekolah tempat mengundi tu buka lagi, tapi wakil SPRM ada lagi kat situ, tapi dia tutup dah. Lebih pukul 5 dah tak boleh dah tutup peti undi. Jadi menunjukkan apa? Menunjukkan pilihan raya mengundi adalah perkara ibadah yang mudayyaq, yang mempunyai masa yang sempit. Maka hendaklah didahulukan daripada mengerjakan haji. Sebab tak pergi haji tahun ni, tahun depan ada lagi haji, tahun depan satu lagi ada lagi haji. Jadi begitu. Pilihan raya tunggu 5 tahun. Haji ada tiap-tiap tahun. Jadi di situ. Jadi tak payah kita bersibuk bertanyalah. Mana macam mana saya nama baru naik ni, nak pergi haji. Nak pergi haji, kalau pergi haji tak mengundi. Macam mana ustaz? Macam mana tu guru? Sibuk cari kiri kanan. Jadi payah kita. Nak pula last sekali pergi tanya pula. Pergi pula tanya wakil haji pula. Macam mana ni? Saya nak pergi haji ni, kalau perlu mengundi, saya mengundi lebih utama, saya tak pergilah umrah, tak pergi haji ni dengan syarikat tuan. Dia kata kena pergi. Sebab takut rugi dia kan. Takut rugi dia. Jadi kita jangan tanya orang-orang yang ada kepentingan. Tanya hukum agama sudah ada. Jadi sebab itu tengok macam mana amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Jadi Nabi kata apa? Bila datang wahadaral isya', masuk waktu isya', mana masuk waktu salat dah masuk dah waktu, fabda'u bil asya', maka hendaklah kamu dahulukan asya'. Fabda'u bil qada', hendaklah kamu dahulukan makan tengah hari. Jika masuk dah zuhur, lepas tu masuk dah waktu zuhur, maka tengah hari tak lagi. Kalau tak makan ganggu salat, maka makan dulu. Itu dia antara syarat. Makan dulu tu bila? Makan dulu tu tadi, yang pertama dengan syarat kalau tak makan dia ganggu salat. Yang pertama. Yang kedua, kita mempunyai masa yang cukup untuk kita salat selepas daripada makan. Kalau masa tak cukup, kalau kita makan dulu menyebabkan habis waktu tak ada solat, itu tak boleh makan. Tak boleh makan. Walaupun kita ingat dengan makan dalam solat, tak boleh. Sebab kalau kita makan habis waktu solat, menyebabkan sudah diharamkan oleh Allah. Meninggalkan salat pada waktunya. Dia boleh meninggalkan salat pada waktunya ialah kerana jamak, salat jamak. Kerana salat apa lagi? Kerana darurah, salat yang sebagainya, kerana darurah. Jadi banyaklah. Jadi kita ni maka tunaikan salat pada waktu salat. Jadi itu dia antara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca satu lagi. Iza akala ahadukumut ta'ama falyazkur ismallahi ta'ala fa innasiya an yazkura ismallahi fi awwaliha falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirihi. Rawahu at-Tirmizi. Kata Nabi, apabila kamu makan, iza akala, apabila kamu makan, apabila makan seorang kamu, apabila makan seorang kamu, maknanya baca doa, belum baca doa setelah kita makan. Itu dia. Mana macam mana tu? Iza akala. Mana apabila kamu telah makan. Apabila kamu telah makan, maka baca doa. Maknanya makan dulu baru baca doa. Makan dulu 3 suap baca doa, begitu? Tidak. Maknanya nak menceritakan bahawa iza akala ai iza aradtal, apabila kamu berkehendak. Bila kamu berkehendak nak makan, bila kamu berkehendak nak makan, maka falyazkur ismallah, maka kamu sebutlah nama Allah. Bila kamu berkehendak nak makan, maka kamu sebutlah nama Allah Ta'ala. Jadi kamu sebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Berarti yang kita ni adalah doa makan kan. Kita baca doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kita baca doa makan tadi. Jadi makna itu dia. Jadi tapi ada lagi bahas ulama. Bahas para ulama antara apa? Dia kata baca doa makan ni iaitu bismillahirrahmanirrahim saja. Baca bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu bila kita dalam keadaan kita
baca bismillah, maka ketika kita tengah makan, baca dalam hati doa tadi. Sambil-sambil makan tu terbaca dalam hati. Ada juga yang kata begitu. Jadi maknanya kita ni biasa kita amal apa? Bismillah, apa ni kita amal, antaranya apa ni kita baca doa, apa ni bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Kita minta. Lepas tu alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Lepas daripada kita makan. Jadi itu dia antara amalan. Jadi Nabi kata baca bismillah. Fa in nasi, apabila kamu lupa, ay yazkura smallahi fi awwaliha, bila kamu lupa nak baca bismillah pada awal, falyaqul bismillahi ala awwalihi wa akhirih, maka hendaklah kamu baca bismillahi ala awwalihi, pada awalnya, wa akhirih, dan pada akhirnya. Jadi bila kita dah tengah-tengah makan dah, tiba-tiba terlupa, teringat tadi belum pada makan tadi, dekat nak makan kita terlupa baca doa, kita pun baca bismillahi ala awwalihi wa akhirih, ataupun setengah baca bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirih. Jadi maknanya itu menepati akan doa-doa keseluruhan ibadah, baca bismillah tadi. Inilah Islam, dia ajar kita banyak doa-doa. Jadi kita kena ingat tu doa-doa tu banyak. Doa nak tinggal rumah, kita nak tinggal rumah contohnya, Allahumma apa ni kita baca doa, a'udzubika bikalimatillah min apa ni, a'udzubikalimatillah tammah, itu kan apa ni, bisyarrin. Jadi aku minta berlindung kepada Allah daripada segala kejahatan dengan kalimat yang telah engkau jadikan, daripada kalimat-kalimat yang kau jadikan ya Allah. Tinggal rumah, bila kita tinggal rumah insya-Allah tidak akan berlaku kecurian, tidak akan berlaku kebakaran, tidak akan berlaku apa. Jadi ini kita kena yakin begitulah kepada Allah. Nak keluar rumah pula baca wallahu khairul hafizah, Allah Ta'ala lah sebaik-baik penjaga dan pelindung. Baca pula bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' was sami'un alim. Naik pula kenderaan, subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Jadi maknanya itu bacaan-bacaan kita berlindung kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita ni tak pernah terlepas daripada bergantung kepada Allah pada setiap waktu dan saat. Jadi itu makan minum pun begitu. Ini kita minum pakai tak ikut sunnah, itu yang terlekat nasi, terbelalak mata sebagainya. Itu kerana apa? Kerana kita tak ikut sunnah. Pakaian tak ikut sunnah. Turun rumah tak baca amalan-amalan sunnah. Itu baca tu. Banyak lagi yang perlu kita baca. Paling-paling tak nak kita baca, paling letih lah doa. Nak doa panjang-panjang, sebab doa Nabi ni banyak, kita nak amal semua panjang sangat, kita cukup masa. Kita pun minta dengan Allah, Allahumma inni as'aluka min khairin fima sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, min khairin, daripada semua jenis kebajikan. Nak sebut satu-satu banyak. Aku nak minta semua jenis kebajikan yang masa'alaka minhu nabiyyika, apa yang diminta oleh nabimu. Mana hak Nabi minta, aku minta belaka ya Allah. Itu paling apa tu? Paling malas lah tu. Paling malas nak sebut. Jadi kira rangkum suruh. Kira rangkum. Macam kita cerita itu kan. Mak didik anak lain dengan ayah didik anak. Mak didik anak kan, mak banyak beletih. Banyak beletih lah sikit. Batu muslimat ibu-ibu ni patut kat dia beletih. Sebab dia nak tegur banyak tu. Anak nak pergi sekolah. Jangan lupa. Dia sambil-sambil duduk suruh pakai ke anak uniform, anak sekolah rendah lah, pakaikan uniform, isi buku atau dalam beg dan sebagainya. Sambil-sambil tu dia pesan, sampai sekolah kan jangan lupa jumpa cikgu, mula-mula beri salam, assalamualaikum, beritahu cikgu, cikgu jawab salam, bersalam dengan cikgu, tahu jangan tak salam. Lepas tu masuk, dengar kata cikgu, cikgu suruh berdiri, cikgu tanya soalan, suruh buat kerja rumah, buat. Jangan lupa jaga pakaian, jangan pergi main tak kata-kata kotor, nanti balik payah nak basuh. Dan panjang tu kan. Sambil-sambil duduk beletih tu, naik motor, ayah pergi hantar. Ayah senyap je. Mak berapa bab dah tu didik apa ni, beletih ke anak dia. Ayah senyap. Sampai kat sekolah, anak nak turun, nak masuk pagar sekolah, ayah pun kata, jangan lupa yang mak pesan tadi. Senang habis cerita ayah kan. Maka begitu kita. Kita nak minta banyak-banyak letih dah contohnya. Maka last sekali, masa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku minta segala benda hak Nabi meminta ya Allah. Wa a'udzubika min syarrin masta'azu minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Aku minta berlindung ya Allah daripada segala jenis kejahatan.
sebagaimana yang diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca tu. Insya-Allah siapa yang baca begitu, maka doa dia akan diterima oleh Allah Taala. Lepas tu kita berkata wa antal mustajab. Kemudian wa antal mustajab, wa alaikal balagh, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi insya-Allah, jadi Islam ni kaya dengan doa-doa. Insya-Allah itulah antara dia, supaya kita dapat mengamalkan doa dalam kehidupan, kerana doa itu ibadah dan tanda pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita berhenti setakat tu dulu. Nanti kita akan sambung iza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihim as-saghira wal kabira wad dha'ifa wal marida wazal hajati wa iza shalla li nafsika falyutawwil ma syaa. Nabi nak cerita apa? Bila kamu jadi imam orang, maka kamu pendek, ringkaskan bacaan kita bila kita jadi imam. Kerana di belakang kamu, Nabi kata apa? Saghir, ada budak-budak, orang kecil, budak-budak kecil ikut semayang. Wal kabir, orang tua ikut belakang, dia tak tahan berdiri lama kan, dia pening kepala sebab darah rendah contohnya. Atas 100, bawah 50, itu memang terpelanting lah tu. Kalau kita berdiri lama. Wadda'if, ada yang lemah, kencing manis, dia 3 minit sekali pergi ke tandas. Kamu pula baca surah panjang kan, lepas pada baca Fatihah, Yasin pula baca. Jadi 3 kali terkencing dia tu kalau nak perhabis ke rakaat, nak sampai ke rakaat. Jadi kamu fikir tu, Nabi kata wal marid, ada orang sakit, wazal hajah, ada orang tujuan, ada hajat. Betullah masjid-masjid dekat dengan tepi jalan raya, tempat orang singgah, orang musafir singgah, imam jangan panjangkan bacaan. Imam jangan panjang, sebab orang ni disinggah sekejap je, dia masa tak panjang, dia nak meneruskan perjalanan. Jadi kita sekadar saja. Jadi sekadarnya saja. Lepas tu pula kita kalau dekat dengan surah RNR tu kan, surah RNR bukan muat berapa orang sangat, jangan duk panjang lah wirid lepas kita solat. Wirid bukan main, siap dengar la ilaha illallah, orang nak tu berdiri duk tunggu nak solat ni, ada dia duk main wirid dia. Jadi nak la ilaha illallah, masuk kereta dulu, meratiklah situ sampai pecah cermin kereta. Tapi dalam masjid, dalam surau tu, tempat tu orang nak solat kan. Jadi sekejap saja, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca doa sikit lebih kurang, bangun, baca doa. Jadi maknanya cukup. Jadi ini duk wirid-wirid panjang tak payah, sebab orang duk tunggu. Begitu juga saya nak pesan dia, kadang-kadang bila program lepas maghrib ada kuliah, lepas maghrib ada kuliah, kita jadi imam, lepas maghrib ada kuliah masjid kita ni, kita jadi imam, ustaz tanah penceramah dah datang dah, mana kita tak payah panjang wirid, kita tak payah panjang, cukup dengan sekadar kita surah tadi kita baca pendek saja. Baca surah pendek-pendek, Wadduha dengan Alam Nasrah, begitulah, panjang, agak paling panjang pun. Lepas tu kita wirid pendek saja. Dengan lepas daripada solat, assalamualaikum warahmatullahi ila hadratin wa, kemudian kita pun Al-Fatihah, baca Fatihah, doa, cukup. Itu saja, tak payah wirid banyak-banyak. Sebab apa? Sebab hajat kuliah tu lebih besar lagi tu. Ada kuliah, masa dia pendek je, waktu maghrib je. Nak pula setengah masjid tu buat syarat, tak boleh lebih daripada waktu isyak. Jadi kuliah tinggal berapa? Kuliah tinggal 10 minit. Dah tu imam panjang wirid dia tadi. Jadi itu. Saya pun nak kena begitu. Kita buat tazkirah Ramadan. Tazkirah Ramadan, ada setengah tempat tu buat lepas pada solat isyak, sebelum pada solat tarawih. Ada setengah tu tengah-tengah solat tarawih. Ada tengah-tengah antara tarawih dengan witir. Dia buat begitu. Sebab dia takut orang lari. Ada setengah tempat tu dia buat lepas solat tarawih, solat witir. Lepas solat witir dengan tarawih pula 23 rakaat. Tazkirah Ramadan lepas pada solat tu, lepas pada solat witir tu, dia punya zikir panjang, zikir dia. Habis zikir, kita tengok ke belakang, tinggal 5 orang. Manusia 5, nak tazkirah apa 5 orang? Jadi makna nak tunjuk pada kita tak pandai pengurusan imam tu, tak pandai. Dah tahu dah, sekarang tengok orang ramai waktu mana? Waktu tengah-tengah tarawih, padat tengah tu. Waktu kalau kita buat 23 kan. Jadi lepas pada 12 tarawih rakaat, kita tazkirah. Apa salah kita break sekejap? Tarawih tu kapan istirahat, sambil rehat, solat rehat. Jadi kita break sekejap tengah, orang tengah padat masjid ni, kita tazkirah. Ini orang dah balik dah. Dengan zikir. Lepas tu la ilaha illallah, ni tahlil tu pula 200.
200 tahlil lepas pada witir. Pasal apa lagi nak tunggu kan? Habis tazkirah bersaur lepas hadis tazkirah. Jadi sebab itu kita pandai-pandai urus. Itu dipanggil sistem pengurusan. Nak tengok mana dia aulawiyat yang lebih aula daripada amal ibadah kita yang ada. Jadi insya-Allah kita sambung iza amma ahadukumun nas, bila kamu dilantik jadi imam di kalangan manusia. Jadi insya-Allah Islam ni agama mudah, agama mesra, agama tasamuh. Begitu kita. Jadi insya-Allah, jadi kerana Islam tu agama mudah, imam pun tak boleh panjang solat, maka kita pun tak boleh panjang kuliah kita. Jadi panjang sangat, tuan-tuan akan sibuk tengok jam pula. Mula-mula tu tengoklah ke saya dulu. Lepas tu lama-lama tengok jam pukul berapa nak habis ni. Hari ni hari Jumaat. Lepas Jumaat ni pula ada pula tazkirah kat Jumaat tu. Jadi insya-Allah kita buat sikit-sikit cukuplah. Jadi mudah-mudahan semuanya berkat ilmu kita ingat dan kita amal dan dekat diri kita dengan Allah Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.